Sabar ya. Bob mengucap ya. Ayah. Panas. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kali ini saya nak bersambung cerita tentang hantu raya. Hantu raya ni kalau kita merujuk kepada kepercayaan orang Melayu lah. Dia merujuk kepada satu entiti makhluk halus dalam kalangan masyarakat kita. Ianya dikatakan terdiri daripada golongan jin dan syaitan juga yang dipelihara untuk tujuan melakukan kerja-kerja yang berat. Utamanya di samping membantu tuan dia, peranan dia pun untuk memudaratkan musuh. Jadi pemeliharaan hantu raya ini dikenali juga sebagai saka. Kalau kita tengok hantu raya ni, dia dipelihara dan dikawal oleh pemilik dia dan boleh menyuruh hantu raya ni melakukan apa sahaja jenis kerja-kerja berat. Hantu raya ini pun juga boleh disuruh untuk merasuki seseorang. Keupayaan hantu raya ni, dia boleh menjelma dalam bentuk rupa manusia yang kebiasaan kita dengar, ataupun haiwan, ataupun menyerupai diri tuan dia. Itu yang kita selalu dengar lah kan. Dinamakan hantu raya. Kalau kita tengok hantu raya, sebab apa dia dipanggil hantu raya? Sebab dia berbadan besar, berbulu lebat, berwarna hitam. Hantu raya yang dipelihara ni, dia perlu diberi makan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh tuan dia. Biasanya makanan yang disediakan terdiri daripada telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya yang berkaitan. Sekiranya tidak dijaga dengan baik ataupun diberi makanan, hantu raya ni akan kelaparan dan akan menyerang tuan dia. Itu sebab nak jaga hantu raya ni banyak dia punya syarat-syarat dia, bukan mudah. Hantu raya ni biasanya perlu diwarisi daripada keturunan bawah dia. Jika tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai yang bernyawa. Tubuh tuan tersebut akan berbau busuk dan apabila hendak dikebumikan, ia bangkit seperti hidup. Bahkan ia akan makan dengan lahapnya apabila diberikan makanan. Jadinya kita tengok peranan sebenar hantu raya ni, tujuan dia untuk menolong tuan dia melakukan kerja-kerja berat. Ada juga dia perintah untuk membinasakan musuh dia, yang mana tuan dia tak suka, dia guna hantu raya. Hantu raya ni kita boleh dapati dia akan duduk di rumah-rumah usang yang berdekatan dengan rumah tuan dia, ataupun dia kerap berada di pohon-pohon yang besar seperti pohon beringin, pohon nangka ataupun celah rumpunan buluh. Sebab apa hantu raya ni tak boleh masuk dalam rumah tuan dia? Sebab kalau masuk nanti dia akan mengganggu keluarga tuan rumah tu. Contohnya macam tuan rumah ni ada isteri, dia akan menyerupai tuan pemilik dia, seterusnya dia akan meniduri isteri pemilik hantu raya ni. Kalau anak beranak dia akan hisap darah, kita terasa macam panas, bilik panas, tak sedap, tak tenang, nak tidur pun susah. Dia ada kesan-kesan dia, gangguan dia. Itu sebab kalau hantu raya ni, kalau orang-orang dulu yang membela hantu raya ni, dia kalau nak masuk rumah, kasut kena letak di luar. Jangan terus bawa kasut ke dalam rumah, sebab nak mengelakkan hantu raya ni ikut terus masuk ke dalam rumah. Bila tuan pemilik tu dah mati, kita akan nampak jelmaan-jelmaan hantu raya ni. Itulah menunjukkan seseorang tu mempunyai saka hantu raya. Dan kadang tu saya ada dapat kes jelmaan hantu raya menyerupai suami dia, dan bila jelmaan ni dia dah masuk ke dalam rumah sampai isteri tuan tu tak sedar, sebenarnya dia telah meniduri hantu raya milik suami dia. Yalah, biasalah jin, syaitan dan iblis ni, tujuan dia untuk menyesatkan kita, nak mengganggu kehidupan manusia dan tidak memberi manfaat pun, sama ada kita hidup di dunia ataupun nak mati nanti.
Jadi sesiapa yang mengalami peristiwa ataupun keadaan bertemu dengan hantu raya ni secara kerap atau ada dalam kalangan keluarga kita, pergilah merawat dengan rawatan yang betul, rawatan Islam. InsyaAllah hantu raya ni ataupun jin syaitan iblis ni dia lemah kepada ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita ikhtiar